Buku apa ni? Oh, 90 pelajaran tentang bid'ah. Saya telah terlupa tentang buku ni. Apa yang saya lupa tu? Jeng. Jemput tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam rangka saya membuat siri video menjelaskan buku-buku saya seperti Wahai Ibu, Wahai Ayah, Panduan Akidah dan Ibadah Ketika Sakit, Anda Bertanya, Kapten Menjawab yang telah pun selesai Alhamdulillah, dan kini Zikir Selepas Solat antara sunnah dan bid'ah yang baru saja bermula. Saya terlupa bahawa saya juga dalam rangka membuat siri video menjelaskan buku ini 90 pelajaran tentang bid'ah. Ia masih belum selesai, masih lagi berjalan, cuma disebabkan dalam video-video yang lain saya kerap berbicara tentang bid'ah, saya terlepas pandang pula siri video menjelaskan buku ini. Sehinggalah seminggu dua ini, buku ini kembali menjadi masyhur kerana ada seorang hamba Allah yang kononnya ingin menyemak dan membuat semakan. Saya sangkakan semakan dan kritikan ilmiah, namun yang jelas hanyalah semakan yang berdasarkan hasad dengki, permusuhan dan kejahilan diri ini sendiri. Tak apa. Moving forward, dalam video ini insya-Allah saya akan sambung penjelasan ke atas buku ini, dan alang-alang saya sedang membicarakan tentang zikir selepas solat, saya akan menjelaskan daripada buku ini bab mengkaji amalan zikir sambil menari. Bagi para penonton yang baru saja menonton video ini, jemput tonton dari siri pertama. Saya telah himpun semuanya dalam satu playlist. Link dalam kotak description, ada 36 buah video. Alhamdulillah, setakat ni 36 buah video. Bagi yang belum memiliki buku ini, jangan bimbang, ia boleh dimuat turun secara percuma. Jika nak beli edisi bercetak, boleh pesan di Shopee. Link kedua-duanya saya letak dalam kotak description. Kembali kepada zikir sambil menari, yang saya maksudkan ialah ia merujuk kepada amalan segelintir umat Islam yang berzikir sambil menari. Mereka sejak awal lagi, maknanya sebelum berzikir, telah bersiap sedia memakai baju yang ada skirt. Mereka ni lelaki tau, bukan perempuan. Kemudian sambil berzikir, mereka menari sambil berpusing-pusing sehingga skirt mereka itu kembang. Aduh, kalau cari dalam YouTube boleh jumpa. Akan disentuh juga insya-Allah zikir sambil menggoyang-goyangkan badan. Yang ini goyangan yang disengajakan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada tengok di YouTube, ada mereka bergoyang-goyang serentak kan, ramai-ramai kan. Ada yang begini-begini, ada yang buat satu bulatan lalu macam bunga yang mengucup, mengembang. Sambil itu mereka berzikir. Aduh, okey. Ayuh kita rujuk buku ini dalam bab mengkaji amalan zikir sambil menari. Jika edisi A4, muka surat 42 dan seterusnya. Okey. Saya pun sendiri sedang merujuk ke laptop saya, edisi PDF itu ya. Baik. Mengkaji amalan zikir sambil menari, ia adalah perkara baharu yang merupakan seburuk-buruk urusan. Okey, kenapa saya sebut demikian? Ia berdasarkan kepada hadis Nabi SAW yang telah dikemukakan pada awal buku, di mana baginda SAW bersabda, wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin finnar. Seburuk-buruk urusan ialah perkara-perkara yang baharu. Zikir sambil menari ni, ataupun sengaja menggoyang-goyangkan badan, baik berseorangan ataupun dalam satu kumpulan, dalam satu jemaah, ia adalah perkara baharu yang tidak ada pada zaman Rasulullah SAW, pada zaman para sahabat radhiyallahu anhum, dan pada zaman salafus soleh. Jadi ia adalah perkara baharu yang merupakan seburuk-buruk urusan, dan setiap perkara baharu adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan itu berada dalam neraka. Okey? Baik, apabila dikatakan ia adalah satu amalan bid'ah, pihak yang pro kepada zikir menari ataupun menggoyang-goyangkan badan itu, mereka berhujah dengan ayat 151 surah Ali Imran dan ayat 103 surah An-Nisa. Kedua-duanya hampir sama, jadi saya bacakan ayat 191 surah Ali Imran, di mana Allah SWT berfirman, allazina yazkurunallaha qiyaman
allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yang ini orang-orang yang berzikir kepada Allah baik secara berdiri, duduk atau di lambung sisinya, yang ini dalam keadaan berbaring. Lalu mereka berkata, ini dalil zikir menari, dalil zikir bergoyang-goyang. Kita pun garuk kepala, kok mana tu? Sebab Rasulullah SAW sebagai penjelas Al-Quran tidak pernah menjelaskan baik secara lisan mahupun perbuatan bahawa yang dimasukkan oleh kedua-dua ayat ini ialah zikir menari. Demikian juga para sahabat dan juga generasi salafus soleh, mereka tidak pernah memahami ayat 191 surah Ali Imran ini dan ayat 103 surah An-Nisa sebagai dalil untuk zikir menari mahupun sengaja untuk menggoyang-goyangkan badan. Bila dikritik sedemikian, mereka berkata, okey, kami ada dalil-dalil yang lain juga yang menunjukkan bolehnya ataupun dianjurnya untuk melakukan zikir sambil menari atau sambil menggoyang-goyangkan badan. Jadi ayuh kita kaji, kita semak apakah dalil-dalil tambahan yang mereka masukkan itu dan kita memberikan kritikan serta penjelasan yang sebenarnya, ya. Baik. Dalil pertama, hujah pertama, mereka berkata pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Habsyah mempersembahkan tarian di Masjid Nabi sambil berzikir, dan ini disaksikan oleh baginda. Persaksian Rasulullah menunjukkan bahawa tarian dan zikir, tarian sambil zikir ini dibolehkan, yang ini sunnah takririyah. Seandainya perkara itu salah, nescaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melarang. Baik, bagi menjawab hujah ini, kita semak dulu apakah riwayat yang mereka maksudkan itu, ya. Ia adalah daripada Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan dinilai sahih oleh Syekh Syuaib Arnaud. Jadi hadis sahih, ya. Okey, di mana Anas menerangkan kanatil habasyatu yazfinuna baina yaday Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa yarqusuna wa yaquluna. Okey, adalah orang-orang Habsyah membuat persembahan di hadapan Rasulullah SAW. Mereka menari sambil berkata dalam bahasa mereka yang bila diterjemahkan, Muhammad hamba soleh. Okey, Rasulullah bertanya, saya baca terjemahannya. Rasulullah bertanya kerana tidak faham kan apa yang mereka katakan itu. Mereka, yakni para sahabat, menjawab, orang-orang Habsyah itu berkata, Muhammad hamba soleh. Okey, jadi inilah dalil yang mereka masukkan bahawa tengok tu, orang Habsyah menari kat depan, di dalam masjid ataupun di depan masjid, dan Nabi SAW tidak melarang, bahkan turut menontonnya. Okey, pertama sekali, perkataan wayarqusuna. Okey, wayarqusuna, jika dalam bahasa Arab moden, kalau kita rujuk dalam kamus Arab moden sekarang ni, ia memang menunjuk kepada erti menari. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, jika dirujuk dalam kamus bahasa Arab yang klasik, ia menunjuk kepada erti melompat-lompat dan bergerak pantas. Okey, melompat-lompat dan bergerak pantas. Tuan-tuan dan puan, dalam rangka kita memahami ayat-ayat Quran dan hadis-hadis, perkataan-perkataan itu hendaklah kita fahami berdasarkan pemahamannya, pengamalannya pada zaman diturunkan Al-Quran dan pada zaman Rasulullah SAW. Sebahagian perkataan itu ia boleh berubah maksudnya. Saya bagi satu contoh hadis yang masyhur daripada Sahih Muslim, man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Okey, sesiapa yang, kalau perkataan sanna tu kita rujuk dalam kamus sekarang, kamus Al-Mawrid misalnya, ya, Arabic English, ia akan disebut sebagai mencipta sesuatu yang baru. Kerana itu para pencinta bid'ah, mereka suka hadis ini, sebab mereka kata hadis ini menganjurkan kita untuk mencipta perkara baru, mencipta bid'ah, kan. Sesiapa yang mencipta sunnah yang, man sanna fil Islam sunnatan hasanah, sesiapa yang mencipta dalam Islam satu kebiasaan yang baik, maka baginya pahala, dan pahala orang-orang yang mengamalkannya tanpa dikurangkan pahala mereka itu sedikit pun. Dan man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah, sesiapa yang mencipta dalam Islam kebiasaan yang buruk, maka dia mendapat dosa dan dosa-dosa orang yang mengamalkannya tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka itu. Jadi mereka suka hadis ni sebab bagi mereka inilah hadis, inilah dalil yang menganjurkan kita membuat bid'ah hasanah. Padahal perkataan sana itu jika dirujuk pada
penggunaannya pada zaman Rasulullah SAW, ia bererti menghidupkan sesuatu yang memang sedia ada, memulakan sesuatu yang memang sedia ada. Jadi apabila Rasulullah SAW bersabda man sanna fil Islam sunnatan hasanah, yang dimasukkan ialah menghidupkan semula satu sunnah, sesuatu yang memang asalnya disyariatkan, yang mungkin orang telah terlupa, yang mungkin telah terlepas pandang, lalu dia menghidupkan semula, dia memulakan semula. Itulah sunnah yang baik, sunnah hasanah. Dan apabila seseorang itu menghidupkan sesuatu yang memang sedia dilarang dalam syariat Islam, katakan sebagai contoh, sekarang musim World Cup kan, bola. Perkara yang dilarang dalam syariat Islam ialah berjudi. Jadi orang memang tak berjudi. Okey, katakanlah memang tak berjudi. Lalu ada satu orang tu pun dia ajak kawan-kawan, aku tahu, aku tunjukkan satu app dalam phone ni yang kau boleh join, kau boleh macam berjudi apa semua, tapi tak apa, dia dalam app ni orang tak boleh kesan, tak tahu. Dia menghidupkan semula sesuatu yang sememangnya dilarang dalam syariat Islam. Jadi dia masuk dalam kategori man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah. Sesiapa yang menghidupkan dalam Islam ni sesuatu satu yang buruk, yang ni apa? Yang sedia dilarang dalam agama Islam. Lalu dia mendapat dosa, dan dosa orang-orang yang turut bermain aplikasi judi itu, sempena bola sebagai contohlah. Jadi perkataan sana pada zaman Rasulullah SAW bukanlah mencipta sesuatu yang baru, tetapi memulakan, menghidupkan sesuatu yang memang sudah ada dalam syariat Islam, baik sesuatu yang merupakan apa yang diperintahkan atau menghidupkan sesuatu yang asalnya sudah dilarang dalam syariat Islam. Demikian juga dalam perkataan di sini ni, dalam kamus bahasa Arab moden memang bermaksud menari, tetapi jika dirujuk pada kamus bahasa Arab yang klasik, ia bermaksud melompat atau bergerak pantas. Dan ini dijelaskan lagi oleh hadis kedua yang saya bawa dalam buku ini, yang ini daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahawa pada hari raya, saya baca terjemahannya, orang-orang kulit hitam bermain dengan perisai dan alatan perang mereka. Jadi inilah yang dimasukkan dengan tarian Habsyah itu, yang ini mereka bermain dengan perisai dan alatan perang mereka. Bahkan sampai sekarang ini, kalau kita cari dalam YouTube, African War Dance masih ada lagi, dan mereka banyak lompat tegak-tegak, dan mereka bermain dengan lembing, pedang dan sebagainya. Itu yang dimasukkan dengan tarian. Aisyah meneruskan, aku tidak ingat sama ada aku yang meminta kepada Nabi SAW atau baginda yang berkata kepadaku, apakah kamu suka untuk menonton? Aku, yang ini Aisyah, menjawab, ya. Maka baginda mendokong aku di belakangnya sehingga pipi aku bersentuhan dengan pipi baginda. Lalu baginda berkata, teruskan wahai Bani Arfidah. Yang ini kaum Habsyah itu Bani Afridah ya. Sehingga aku telah bosan. Baginda bertanya, kamu sudah puaskah? Aku menjawab, ya. Baginda berkata, jika begitu, pergilah. Okey, ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Teks Arab hadis, nombor hadis boleh rujuk dalam buku ya. Okey, jadi hadis yang kedua ini menjelaskan apakah tarian yang dilakukan oleh kaum Habsyah dalam hadis pertama, yang dijadikan dalil, yang dijadikan hujah oleh mereka yang pro kepada zikir menari, bahawa tarian itu sebenarnya ialah tarian perang dan bukannya tarian zikir. Okey, jadi saya jelaskan di sini, berdasarkan hadis kedua ini dapat difahami bahawa tarian yang dilakukan bukanlah tarian zikir, tetapi tarian perang. Di sini terdapat perbezaan yang besar kerana tarian zikir dilakukan atas tujuan sebagai satu bentuk ibadah dan menghampirkan diri, yang ini taqarrub kepada Allah. Sementara tarian perang pula dilakukan bagi menunjukkan ketangkasan, memberi semangat dan latihan perang. Jadi dua perkara yang totally different. Okey, macam mana boleh pakai riwayat pertama itu sebagai dalil untuk tarian zikir, tarian zikir, padahal tarian yang mereka lakukan itu ialah tarian perang, bermain-main dengan lembing dan alat-alat peperangan yang lain. Kemudian ada pun mereka mendakwa dalam tarian itu pun ada zikir. Kalau kita baca tadi,
kita dengar tadi, apa yang disebut oleh kaum Habsyah itu ialah sekadar Muhammad hamba soleh. Mereka menyebut dalam bahasa mereka, bila diterjemahkan dalam bahasa Arab, ialah Muhammad hamba soleh. Dan ini bukanlah zikir tetapi pujian yang sederhana. Sederhana penting kerana Rasulullah SAW tidak suka pujian yang melebih-lebih ke atas diri baginda, ya. Okey, jadi dapat dilihat hujah pertama, pihak yang pro, pihak yang menyokong kepada zikir menari ini adalah tertolak kerana ia merujuk kepada tarian perang dan bukannya tarian zikir. Itu pertama. Yang kedua, kaum Habsyah bukanlah berzikir tetapi mereka sekadar menyebut Muhammad hamba soleh. Baik, kita ke dalil yang kedua pula, hujah yang kedua pula yang dikemukakan oleh mereka yang pro zikir menari. Yang ini adanya sebuah riwayat tentang 3 orang sahabat yang pernah menari di hadapan Rasulullah SAW dan baginda tidak menghalang mereka. Ini menunjukkan tarian dibolehkan. Sekali lagi, ya, sunnah takririyah. Apakah riwayat yang mereka masukkan itu? Ia adalah daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dan riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Bermaksud, Ali berkata, saya mendatangi Nabi SAW dan saya ketika itu bersama dengan Ja'far bin Abi Talib dan Zaid bin Harisah. Maka Nabi SAW berkata kepada Zaid, kamu pembantuku. Maka Zaid menari sambil melompat-lompat di atas satu kaki kerana kegembiraan. Maknanya boleh bayangkan ke? Satu kaki dilipatkan, satu lagi kaki, dan dia lompat-lompat kerana kegembiraan. Ali berkata, kemudian Nabi SAW bersabda kepada Ja'far, rupamu dan akhlakmu menyerupaiku. Maka Zaid pun gembira dan menari sambil melompat-lompat di atas satu kaki kerana kegembiraan dan ikut belakang Zaid. Zaid yang mula-mula tadi tu, yang kena puji mula-mula tu. Sedang mereka gembira kerana dipuji oleh Nabi SAW. Ali berkata, Nabi bersabda kepadaku, sekarang ini kepada Ali pula, kamu daripada aku daripada kamu. Anta minni wa ana minka. Maka saya menari sambil melompat-lompat di atas satu kaki kerana kegembiraan di belakang Ja'far. Kita ni sedang mengkritik amalan tarian zikir. Yang dia orang bawa dalil tarian biasa-biasa saja. Nampak tak? Asalkan ada, macam dia orang ni cari-cari. Bagi para pecinta bida'ah ni lazimnya mereka buat bida'ah dulu. Bila kena kritik, ni apa ni? Ini bida'ah, tak ada dalil. Baru mereka korek-korek. Lalu asalkan jumpa je sesuatu yang ada kaitan dengan tarian, mereka jadikan dalil. Macam tadi kita bacakan, jumpa je tarian jadi dalil. Padahal tarian perang. Sekarang ni jumpa je terus jadi dalil. Padahal ini tarian kerana kegembiraan pujian Nabi SAW. Inilah kita kata, ya, buat dulu, buat bida'ah dulu, buat amalan dulu. Bila datang orang saya dan lain-lain yang mengkritiknya, terus mencari-cari dalil dan bagi dalil. Padahal dalil tak kena langsung. Dan yang mengemukakan dalil ni bukan calang-calang orang tau. Bukan yang simple-simple. Kalau tuan-tuan tahu dari mana saya ambil ni, memang garu kepala lah. Okay? Tak apa. Tapi kalau mengkaji daripada sumber-sumber yang pro kepada zikir menari dan menggoyang-goyangkan badan, akan jumpa riwayat-riwayat ini, ya. Okey. Riwayat ini saya tulis di sini. Riwayat ini tidak dapat dijadikan dalil kerana 2 sebab. Pertama, hadis ini yang dikeluarkan oleh Ahmad dinilai dhaif oleh Syekh Shu'aib Arnaud dan rakan-rakannya. Dan lafaz yang terakhir itu, yang ini menari sambil melompat-lompat di atas satu kaki, adalah diingkari lagi aneh, munkar gharib, kerana ia tidak terdapat dalam lafaz lain yang lebih kuat. Tahukah anda bahawa hadis yang seumpama terdapat juga dalam Sahih Al-Bukhari tanpa tambahan menari sambil melompat-lompat di atas satu kaki. Okey, riwayat berikut dalam Sahih Al-Bukhari, boleh rujuk hadis nombor 2501. Okey, sedikit gangguan teknikal tadi, kita sambung. Hadis yang saya masukkan ada dalam Sahih Al-Bukhari nombor 2501. Jika penomboran Fathul Bari, hadis nombor 2699. Okey, sama juga daripada Ali bin Abi Talib bahawa Rasulullah bersabda kepadanya, kamu daripada aku daripada kamu. Sama, ya? Anta minni wa ana minka. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Ja'far, rupa dan akhlakmu menyerupaiku.
Dan kemudian baginda bersabda kepada Zaid, kamu saudaraku dan pembantuku. Noktah. Sampai situ je. Tak ada tambahan menari sampai melompat-lompat di atas satu kaki. Ya? Tak ada tambahan tersebut. Okay, ini yang pertama. Maknanya yang dari sudut pertamanya, riwayat itu dhaif dan di dalamnya terdapat tambahan yang tidak terdapat dalam hadis yang sahih. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Ali, Ja'far dan Zaid bukanlah tarian ibadah dalam rangka berzikir kepada Allah, tetapi tarian kerana gembira dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua tarian ini amat jauh perbezaannya. Jadi inilah saya kata, asalkan dia jumpa je riwayat yang ada menerangkan tentang tarian, boom, terus jadi dalil. Padahal kita tengok-tengok jadi dalil kok mana ni? Dahlah tambahan itu dhaif. Seandainya nak digunakan pun, ia adalah tarian kerana gembira, bukannya tarian zikir ya. Okey, baik. Kita semak pula dalil yang ketiga. Dalil ketiga ni tentang zikir bergoyang-goyang pula. Baik berseorangan mahupun beramai-ramai yang disengajakan ya. Okey, dalam sebuah riwayat, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, maka apabila tiba waktu pagi atau waktu subuh, mereka yang ini para sahabat Rasulullah SAW berzikir kepada Allah sambil bergoyang-goyang sebagaimana pokok yang bergoyang-goyang pada hari yang berangin. Okey. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Abu Nuaim, Ibnu Asakir, Ibnu Abi Dunya dan Al-Dinawari. Dikemukakan juga oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Baik. Jika saya ulangi, jika dua riwayat tadi dalil untuk zikir sambil menari, riwayat ini pula dalil zikir sambil sengaja menggoyang-goyangkan badan, baik secara berseorangan atau beramai-ramai, kan? Okey. Terdapat dua kesalahan dalam dalil yang ketiga ini. Pertama, riwayat ini amatlah lemah, yang ini dhaif jiddan dan tidak boleh dijadikan hujah. Berkata Syekh Mahir Yasin Al-Fahl, beliau ialah tokoh ahli hadis pada masa kini ya, pada masa kini. Beliau berkata yang maksudnya riwayat ini batil, palsu dan dusta ke atas Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib. Semoga Allah meredainya dan meredai para sahabat. Dalam riwayat ini terdapat sejumlah kecacatan. Yang utama ialah Amr bin Syamar Al-Jufi Al-Kufi Al-Syi'i, yang ini seorang Syiah ya. Jadi dalam nota kaki saya letakkan situ status Amr bin Syamar ini boleh dirujuk dalam kitab-kitab Jarahul wa Ta'dil, di mana dia seorang Syiah Rafidah yang mencela para sahabat, dituduh memalsukan hadis dan banyak lagi kecacatan yang berat. Okey, riwayat ini sekali lagi ustaz-ustaz yang pro kepada zikir macam tu, saya dengar ya, mereka mengemukakannya. Mereka ini kalau riwayat yang pro kepada amalan mereka, tak kisah darjat macam mana, bagi je terus. Kalau riwayat tu kontra dengan pandangan mereka, mulalah yang ini tidak sahih lah dan sebagainya ya. Okey, itu yang pertama, ia dhaif jiddan. Kedua, dakwaan berzikir dengan bergoyang-goyang sebagaimana pokok yang bergoyang-goyang pada hari yang berangin tidak ditemui dalam mana-mana hadis yang sahih. Padahal Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang yang paling banyak berzikir dan paling khusyuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Seandainya mereka berzikir secara bergoyang-goyang sebagaimana pokok yang bergoyang-goyang pada hari yang berangin, nescaya akan sampai kepada kita riwayat sahih yang mengkhabarkannya. Bahkan apa yang sampai kepada kita adalah Rasulullah dan para sahabat apabila duduk bersama, mereka tidak menggerak-gerakkan badan. Mereka sangat diam, yang ini tak bergerak, seolah-olah kepala mereka dihinggapi burung. Ataupun kalau burung nak hinggap pun boleh, sebab mereka steady saja, burung akan anggap ini pohon kayu kot. Okey. Perhatikan hadis berikut daripada Usamah bin Syariq radhiyallahu anhu ya. Ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu ka'annama ala ru'usihimut thair. Okey, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat seolah-olah di atas kepala mereka ada burung. Okey, bermaksud apa? Mereka ni duduk diam, dia tak bergerak langsung. Seolah-olah di atas kepala mereka ada burung yang bertenggek. Okey, maka aku pun mengucapkan salam dan duduk bersama mereka.
Okey, Usamah melanjutkan, lalu datang orang Arab Badui dari sekian-sekian tempat. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah boleh kami berubat? Rasulullah menjawab, berubatlah, kerana sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan satu penyakit, melainkan diturunkan baginya ubatnya, kecuali satu penyakit, iaitu penyakit tua. Alright, hadis riwayat Imam Abu Daud dengan darjat yang sahih. Okay, sabda Nabi SAW, berubatlah kerana sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan satu penyakit, melainkan diturunkan baginya ubatnya. Dan ubat itu boleh saja berbeza-beza mengikut lokasi, boleh saja berbeza-beza mengikut teknologi ataupun zaman. Yang ini penting ya, sebab ada sebahagian orang, mereka menganggap Rasulullah SAW ni diutus sebagai doktor, diutus sebagai ahli farmasi. Lalu apa ubat yang baginda pernah sebut, itu mereka anggap sebagai ubatan yang berdasarkan wahyu yang sahih, yang mesti digunakan itu saja. Padahal, sekali lagi saya ulangi, baginda Nabi SAW tidak diutus sebagai seorang doktor, tidak diutus sebagai seorang ahli farmasi. Memang terdapat hadis-hadis yang sahih bahawa baginda menganjurkan ubat ini, ubat itu, habatus saudah ke dan sebagainya ya. Para ulama berbeza pandangan. Apakah itu berdasarkan wahyu atau apakah itu berdasarkan pengamatan baginda, his own observation berdasarkan ubat-ubatan yang digunakan pada zaman baginda. Saya cenderung pada pandangan yang kedua, bahawa ia adalah pengamatan peribadi baginda. Sebab kalau dah berdasarkan wahyu, kalau kita guna ubat yang lain dah jadi dosa pula. Tapi Rasulullah SAW tidak diutus sebagai doktor, tidak diutus sebagai ahli farmasi. Sama juga baginda tidak diutus sebagai tukang masak. Baginda tidak diutus sebagai pereka fashion pakaian. Jadi kena hati-hati dengan perubatan sunnah, makanan sunnah, pakaian sunnah dan macam-macam lain ya. Padahal baginda SAW tidak diutus untuk semua-semua itu. Baginda hanya menerangkan perkara-perkara yang asas. Adapun yang terperincinya, itu adalah sesuai, selari dengan zaman baginda. Kena hati-hati, sebab sekarang ini ramai orang yang menggunakan sunnah untuk kepentingan peribadi. Macam satu contoh yang tengah hangat sekarang ni, pasangan suami isteri ya, dengan grupnya sunnah tidak berbohong. Padahal mereka boleh berbohong. Okay? Sunnah yang mereka masukkan ialah sunnah perubatan. Okay? Sekali lagi lah saya tekankan bahawa Nabi SAW tidak diutus sebagai doktor, tidak diutus sebagai ahli farmasi yang bagi ubat itu, bagi ubat ini. Ya, sahih bahawa baginda ada menerangkan ubat itu, ubat ini. Tetapi inilah apa yang kita sebut sebagai sunnah ghairu tashri'iyah, sunnah yang tidak termasuk dalam syariat Islam. Okey? Yang kita kena ikut ialah sunnah tashri'iyah, sunnah yang termasuk dalam syariat Islam. Adapun selain itu, ia adalah sunnah ghairu tashri'iyah, kita tak semestinya kena ikut. Dan ubat-ubatan ini sesuatu yang boleh berubah-ubah selari dengan perkembangan ilmu perubatan. Penting ya tuan-tuan dan puan-puan. Sebab ada yang menonton pasangan suami isteri tu, lalu ada yang tanya kat saya, ini bukan orang sunnah kan ni? Nanti semata-mata dia guna nama sunnah tidak berbohong, tidak semesti berarti dia orang sunnah. Okey, kembali kepada hadis yang sedang kita bicarakan ini. Fokus kita ialah perkataan Usamah bahawa ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu ka'annama ala ru'usihimut tayru. Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, seolah-olah di atas kepala mereka ada burung yang bertenggek. Berarti apa? Mereka ni duduk diam, tak ada gerak-gerak. Okey, sekarang ni bila mereka duduk diam tu, apa mereka sedang buat? Kalau nak kata tazkirah, maaf, kalau kata tazkirah, ya akan ada tazkirah. Usamah akan menerangkan tazkirah. Kalau nak kata terfikir drama Korea yang terlepas, tak kot. Kalau terfikir masalah lain, tak kot. Tetapi apa yang betul ialah mereka ketika itu sedang berzikir. Cuma zikir mereka secara senyap dan tanpa pergerakan. Okay? Tanpa pergerakan ni, macam saya kata di sini, adalah selamat untuk dikatakan bahawa mereka ketika itu sedang berzikir. Ini kerana berzikir memang secara senyap meskipun ketika beramai-ramai. Dalilnya ayat 205 daripada surah Al-A'raf, di mana Allah SWT berfirman, wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan
wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takuna minal ghafilin. Dan berzikirlah kepada Allah dalam diri kamu sendiri. Okey, secara merendah diri serta perasaan takut, dan bukan dengan suara yang kuat, ya, suara yang kuat pada waktu pagi dan petang, dan janganlah engkau menjadi dari orang-orang yang lalai. Inilah dalil, inilah adab bagaimana Allah mahu dirinya diingati. Sebab kita berzikir, kita sedang sebut-sebut nama Allah, kita sedang puji-puji nama Allah. Jadi it is not up to us untuk berzikir secara kuat, beramai-ramai, kemudian bergoyang-goyang apa begitu. No, ya. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan. Berzikirlah kepada Tuhan kau dalam diri kamu sendiri dengan merendah diri dan perasaan takut. Wa dunal jahri minal qauli, dan bukan dengan suara yang kuat. Okey. Jadi hadis ini menjadi dalil bahawa zikir bukanlah dengan menggerak-gerakkan badan. Badan tetap diam sehingga seolah-olah dihinggapi oleh burung. Hadis ini juga menjadi dalil bahawa meskipun berzikir secara berkumpulan, okey, ia tetap secara perlahan-lahan dengan masing-masing membaca zikir yang disukainya, kan? Mereka duduk sekumpulan, kan? Tetapi bukan kena zikir beramai-ramai, secara bersendirian. Okey, nanti dalam ketika menjelaskan buku saya Zikir Selepas Solat tu, saya akan bawa dalil yang lain juga bahawa para sahabat ni bila mereka duduk berzikir sekumpulan, mereka senyap saja. Okey, senyap saja. Okey, baik. Yang keempat, dalil yang keempat pula, ada sebuah riwayat yang mereka kemukakan bahawa kononnya lazimnya para sahabat para sahabat Rasulullah SAW apabila berzikir kepada Allah, mereka bergoyang-goyang ke kanan dan kiri sebagaimana pokok yang bergoyang-goyang ke hadapan dan belakang apabila ditiup angin kuat. Okey, apabila ditiup angin yang kuat. Riwayat ini dikemukakan oleh Abdul Hayy Al-Qahtani dalam kitabnya At-Tatrib Al-Idariyah. Okey, dan beliau menjandarkannya kepada Hilyatul Awliya karangan Imam Abu Nuaim Al-Asfahani. Cuma saya telah mencari, sebab dalam kitab Tartib Al-Idariyah ini tak ada sanad. Dia cuma berkata disebut oleh Imam Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Bila saya cari dalam kitab Hilyatul Awliya mahupun dalam mana-mana kitab yang lain menggunakan perisian Maktabah Syamilah, saya tidak menemuinya. Jadi kita tak dapat nak komen sebab tak ada sanad. Bila tak ada sanad, kita tak dapat nak semak. Tapi pihak yang pro kepada amalan zikir bergoyang-goyang ni pun, mereka pun sendiri tak dapat nak kemukakan sanad. Mereka pun sekadar berkata diriwayatkan oleh Abdul Hayy Al-Qahtani. Padahal Abdul Hayy Al-Qahtani ini seorang tokoh yang wafat tahun 1382 Hijrah. Ini ya tokoh terkemudian. Kita mesti ada sanad, dia ambil daripada mana? Bila tak ada sanad, tak boleh pakai. Aduh. Okey. Jadi sampai sini saja dulu sebab dah panjanglah video ni. Kita akan sambung lagi bahagian kedua insya-Allah, ya. Cuma saya nak kongsi sedikit pengalaman peribadi saya bahawa saya ni sendiri dulu apabila berzikir ke membaca Quran ke ada juga goyang sikit-sikit secara tak sengaja. Bukan sengaja nak goyang-goyangkan badan, tetapi secara tak sengaja menggoyangkan badan. Sambil membaca Quran ke ada menggoyangkan badan sedikitlah. Sekadar macam tu saja. Sehinggalah saya mendapat tahu bahawa sunnah Rasulullah SAW apabila berzikir, termasuklah juga yang diamalkan oleh para sahabat, ialah mereka tak goyang langsung. Langsung tak goyang sampai-sampai kalau burung nak mari hinggap pun boleh hinggap. Sebab kalau kita goyang-goyang, burung tak akan hinggap. Bila orang tu steady saja, burung akan anggap ia adalah ni pokok ke batu ke apa ke, dia akan mari hinggap, ya. Okey, demikian cara zikir Rasulullah SAW, tak goyang langsung. Demikian juga cara zikir para sahabat radhiyallahu anhum. Maka setelah saya mengetahui hal ini, saya pun bila berzikir tu saya mula membekukan badan, I froze myself. Tengok baca Quran sekejap je. Okey, kita taklah pakai ni kan. Okey, bila zikir tu okey, diam je. Dan lama-lama dah jadi satu kebiasaan. Sekarang ni bila saya berzikir ke baca Quran, saya tak payah lagi membekukan badan, dah menjadi automatik tak goyang langsung. Sebab sebelum ni tak terbiasa goyang. Tengok orang goyang, kita pun goyang sambil mengaji ke apa kan.
kita pun goyang sambil berzikir ke apa ke. Tapi bila dapat tahu ini sunnah Nabi yang tak goyang langsung steady, mula-mula tu susah sikit. Macam frozen, mengeraskan diri, macam membekukan diri sambil berzikir. Tapi lama-lama bila dah biasa, natural, dah tak goyang lagi dah. Boleh duduk relax saja sambil berzikir ataupun membaca Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan, memang sebahagian kita mungkin sudah terbiasa dengan menggoyang-goyangkan badan. Ini yang tidak disengajakan, bukan yang sengaja goyang ramai-ramai buat jadi bunga, mengucuk mengembang apa semua tu. Zikir menari pun saya harap tak ada kan. Tapi kalau kita sebelum ni sudah terbiasa goyang-goyang sedikit yang tidak disengajakan, ayuh kita biasakan diri jangan goyang-goyang. Sebab sunnah Rasulullah SAW bila berzikir ialah tidak menggoyang-goyangkan badan. Bahkan yang menggoyang-goyangkan badan tu, pernah tengok kalau kat Jerusalem, dinding, apa ya dinding panggil tu? Yang orang-orang Yahudi sambil baca kitab mereka tu, mereka goyang-goyang di hadapan dinding tu ya. Jadi itu adalah amalan kaum lain, bukannya amalan kita umat Islam. Okey, jadi saya punya phone kali ni ada masalah teknikal sikit. Dia sedang rekod, tiba-tiba dia boleh off sendiri pula. Okey, sebab tu putus-putus tak apa. Sudah pun panjang video, saya akan sambung ke bahagian kedua ya. Jadi sehingga sini sahaja buat masa ini. Sudah pun panjang, kita sambung bahagian kedua insya-Allah. Setakat ini dalil yang dikemukakan ada yang sahih, tetapi maksudnya tidak menyokong amalan zikir menari, sementara yang lain-lain adalah dhaif. Setakat ini juga kita dapat lihat bagaimana para pecinta bid'ah ini hanya kemukakan dalil tanpa menyemak ia sahih atau tidak, dan mereka memaksa dalil itu ke arah menyokong amalan mereka. Ini adalah tindakan yang salah. Bahkan setakat ni kita tengok dalil-dalil itu tak ada kaitan langsung pun. Kita tak ada kaitan. Kalau yang ada kaitan pun, macam saya katakan, adalah tidak sahih. Dan ini yang saya katakan, buat dulu amalan. Bila kena soal, bila kena kritik oleh mereka yang dituduh sebagai W, baru mereka cari-cari dalil. Kemudian asalkan ada riwayat yang sebut menari, asalkan ada riwayat yang sebut goyang-goyang, terus dikemukakan tanpa mereka menyemak darjatnya atau tanpa mereka semak apakah maksud sebenarnya itu ya. Okey, kita sambung dalam bahagian kedua nanti insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.